Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Marina Abdul Rahman bersama penyelia Profesor Dr. Siti Aisyah Mokshen dan Dr. Hishamuddin Ahmad dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada hari ini akan membentangkan kajian dengan tajuk penggunaan model pengukuran Rush pelbagai faset, Many Facet Rush Model, bagi mengesan kecenderungan memusat dalam penilaian pemeriksa. Pembentangan hari ini akan menghuraikan pengenalan dan penyataan masalah, objektif dan soalan kajian, metodologi, dapatan kajian, kesimpulan serta senarai rujukan. Sebagai pengenalan, model pengukuran Rush biasa digunakan dalam analisis data dikotomus dan politemus yang melibatkan dua parameter ataupun faset. Faset pertama adalah murid dari aspek kebolehan dan yang kedua ialah item sebagai ejen pengukuran dari aspek kesukaran item. Namun begitu, terdapat juga situasi pentaksiran yang melibatkan lebih dari dua parameter ataupun faset, di mana selain aspek kebolehan murid dan juga kesukaran item sebagai ejen pengukuran, terdapat juga pemboleh ubah lain seperti pemeriksa ataupun ujian tugasan yang tidak seragam menjadi penyumbang dalam proses pengukuran. Bagi sesebuah situasi pengukuran prestasi murid dengan rubrik sebagai medium penilaian berdasarkan sesuatu tugasan maupun kriteria yang telah ditetapkan, pemeriksa boleh menjadi penyebab ralat untuk berlaku. Ini kerana penggunaan rubrik amat bergantung kepada pertimbangan dan keputusan pemeriksa. Maka, ia perlu dipastikan bebas atau sekurang-kurangnya diminimumkan dari kesan pemeriksa yang tidak menggambarkan kebolehan sebenar murid yang mungkin akan menyebabkan ketidakadilan pada murid ataupun ketidaktepatan dalam pengukuran. Kesan kecenderungan memusat merupakan salah satu kesan pemeriksa yang perlu diteliti dalam menentusah sesuatu rubrik yang dibangunkan sebelum boleh digunakan bagi mengukur prestasi murid. Objektif bagi kajian ini adalah bagi menentukan sekiranya terdapat kesan kecenderungan memusat bagi pemeriksa dalam menggunakan rubrik proses matematik murid. Maka soalan kajian dibentuk berbunyi sejauh manakah kesan kecenderungan memusat bagi pemeriksa dalam menggunakan rubrik proses matematik murid. Kajian ini merupakan kajian pembangunan dan pengesahan dengan reka bentuk tinjauan. Terdapat dua instrumen digunakan dalam kajian ini, iaitu tugasan prestasi dan rubrik penskoran. 7 pemeriksa akan menggunakan rubrik penskoran dengan 29 kriteria bagi konstruk proses matematik bagi menilai respon murid dalam aktiviti penyelesaian masalah matematik dan penulisan reflektif menggunakan skala rating 4 mata dengan skor 0 hingga 3. Data dalam kajian ini dianalisis menggunakan perisian faset dengan analisis secara dua peringkat. Pertama ialah peringkat kumpulan dengan penelitian terhadap ujian KAI kuasa 2, nisbah pengasingan murid, indeks pengasingan murid, kebolehpercayaan indeks pengasingan murid dan juga ukuran kesesuaian item.
manakala analisis peringkat individu akan menumpukan kepada statistik fit pemeriksa. Pentadbiran kajian lapangan dijalankan secara bersemuka dengan dimulai taklimat rubrik bagi murid sebelum mereka diminta menyelesaikan tugasan penyelesaian masalah dan penulisan reflektif secara individu. Berikut ialah dapatan kajian dimulai dengan statistik bagi kategori pemeriksa. Dari jadual menunjukkan wujud ketidakseimbangan serakan merentasi kategori skala pemeringkatan dan dapatan ini menunjukkan kemungkinannya wujud kesan kecenderungan memusat pada peringkat kumpulan bagi analisis pada kategori skala. Dapat dilihat pada skor 1 dan 2 mewakili hampir 75% daripada keseluruhan pemilihan kategori. Analisis seterusnya diperhalusi dengan melihat kepada ukuran kebolehan murid. Untuk melihat kesan kecenderungan memusat bagi ukuran kebolehan murid, kita teliti pada nilai Chi kuasa 2 iaitu 2666.0 dengan darjah kebebasan 187 menunjukkan nilai yang signifikan di mana nilai P 0.00 adalah lebih kecil berbanding 0.05. Pada nilai indeks pengasingan bagi rubrik pula ialah 5.59 serta nisbah pengasingan murid ialah 3.94. Ini menunjukkan serakan ukuran tahap kebolehan murid adalah 4 kali lebih besar daripada ketepatan ukuran. Bagi nilai indeks kebolehpercayaan murid pula, catatkan nilai yang tinggi menghampiri 1.00 iaitu pada nilai 0.94. Dapatan ini menunjukkan pemeriksa berupaya membezakan kebolehan murid dengan baik. Merujuk kepada ukuran kesukaran item pula, tidak terdapat kriteria dengan nilai infit atau outfit mean square yang kurang daripada 0.60 bagi semua 29 kriteria bagi rubrik proses matematik murid ini. Bagi analisis untuk peringkat individu, kita teliti pada ukuran ketegasan pemeriksa. Dari 7 pemeriksa yang terlibat, kesemua nilai infit dan outfit mean square menghampiri 1 dan berada dalam julat nilai fit yang diterima bagi skala rating iaitu 0.60 hingga 1.40. Dapatan kajian ini boleh dirumuskan kepada peringkat kumpulan dan peringkat individu. Pada peringkat kumpulan, tiada kesan kecenderungan memusat pada analisis statistik pengukuran murid. Namun, terdapat kemungkinan kesan kecenderungan memusat pada analisis kategori skala pemeringkatan. Manakala bagi analisis peringkat individu pula, didapati tiada kesan kecenderungan memusat oleh pemeriksa melalui pemerhatian statistik fit. Sebagai kesimpulannya, penerangan deskriptor yang jelas selain kebolehan pemeriksa untuk membezakan setiap deskriptor dilihat boleh menyumbang untuk mengawal kecenderungan memusat oleh pemeriksa dalam menggunakan skala rating bagi rubrik. Pemeriksa perlu diberi kebebasan dalam menentukan skor murid dan kurangnya pemantauan terhadap proses penandaan ini membolehkan pemeriksa bertindak dengan lebih telus serta yakin. Pemeriksa dalam situasi penilaian yang lebih normal akan menunjukkan kecenderungan memusat yang lebih rendah.
Berikut adalah rujukan utama bagi kajian ini. Sekian, terima kasih.